Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Syukur kadar Allah Subhanahu wa taala, puji-pujian yang kita memperbanyakkan seharusnya dan sepatutnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Malam ni kita dapat menyambung kembali pengisian dalam tempoh 1 jam setiap Selasa malam Rabu, iaitu kita akan mengukuhkan pengetahuan kita, menambahkan pengetahuan kita berkenaan dengan kitab Taurat yang ada dikhabarkan, yang dibincangkan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Secara tidak langsung kita juga akan dapat mempelajari tentang bagaimanakah tindakan ataupun reaksi daripada orang-orang Bani Israel ataupun Ahlul Kitab, ataupun kita sebut dengan orang-orang Yahudi di zaman Nabi SAW terhadap kitab Taurat yang mereka telah ketahui sejak daripada turun-temurun. Jadi kita secara tak langsung kita akan belajar tentang sikap orang-orang Yahudi terhadap kitab Taurat. Malam ni sebenarnya adalah pertemuan kita, pengisian kita buat siri yang ke-9, yang mana saya rasanya saya belum lagi memberi nota untuk siri ke-6, siri 6, 7 dan 8. Maafkan saya, malam ni adalah siri yang ke-8 ya. Ini adalah pengisian kita yang ke-8, nota 6, 7, 8 saya belum berikan lagi rasanya. Tak apa, nanti insya-Allah saya akan kemukakan, saya akan berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita teruskan kepada perbincangan kita yang mana malam ini kita nak menyambung apa yang telah kita bincangkan sebelum ini, iaitu kalau tuan-tuan masih ingat dekat siri yang ke-7, sebelum ini kita ada bincang tentang kesalahan-kesalahan orang Yahudi terhadap kitab Taurat. Maksudnya dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini kepada kitab Taurat. Okey. Di antara kesalahan-kesalahan itu, malam ni kita akan sambung lagi apa yang mereka dah buat kepada kitab Taurat. Jadi secara tak langsung ia akan ada persamaan dengan bagaimana pula orang Islam dengan kitab Al-Quranul Karim. Okey, secara tidak langsung juga kita akan dapat mengetahui tentang inilah karakter yang ada pada orang Yahudi sehingga mereka ini diletakkan oleh Allah di dalam doa suratul Fatihah yang kita selalu ulang-ulang al-maghdubi alaihim, al-maghdubi alaihim, iaitu golongan yang Allah murka. Kan, golongan yang Allah murkai kalau dalam hadis merujuk kepada orang-orang Yahudi. Kenapa dengan orang Yahudi ni Allah labelkan mereka, Allah gelar mereka golongan yang Allah sangat murka kepada mereka? Jadi moga-moga daripada tajuk-tajuk daripada topik ini dapat memberikan kita pencerahan, sedikit demi sedikit tentang karakter orang-orang Yahudi terhadap kitab Taurat. Baik, malam ni kita akan bincang ada 4 kesalahan orang Yahudi terhadap kitab Taurat. Maksudnya dosa mereka kepada kitab Taurat. Bukan 4 saja ya, cuma malam ini siri 8 kita belajar 4. Siri yang ke-7 2 minggu yang lalu kita telah belajar beberapa dosa mereka terhadap kitab Taurat. Okey, nombor 1, orang Yahudi ini sudah pasti mereka menolak, mereka mengingkari isi kandungan kitab Taurat. Apakah contoh yang mereka mengingkari maklumat yang ada dalam kitab Taurat? Apakah perkara tersebut yang membuatkan mereka marah sangat dengan kitab Taurat ni? Sehingga nanti kita akan belajar mereka sampai nak baling kitab, mereka baling kitab Taurat tu. Ini yang pertama. Yang kedua,
mereka ini telah mendustakan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini tak percaya Muhammad inikah yang telah dinyatakan oleh kitab Taurat. Mereka menanti-nanti datangnya seorang rasul akhir zaman. Tiba-tiba rasul yang mereka duduk tunggu itu telah tiba, ada depan mata mereka. Mereka tidak mahu menerima rasul itu di kalangan keturunan Nabi Ismail, iaitu daripada keturunan bangsa Arab. Okay. Yang ketiga, mereka ini memilih untuk belajar ilmu sihir daripada malaikat Harut dan Marut. Sepatutnya mereka ni amallah isi kandungan kitab Taurat. Tapi mereka tak suka dengan kitab Taurat ni. Sebab kitab Taurat ni tak selari dengan kehendak mereka, kan. Jadi mereka lebih suka memilih untuk belajar perkara-perkara ilmu hitam, ilmu sihir ni. Dan yang keempat, mereka ini telah membuat penyaksian yang palsu. Mereka telah membuat dakwaan yang palsu terhadap para nabi, para rasul yang terdahulu daripada mereka. Sebab tu di antara sifat orang Yahudi ni, dia suka klaim sesuatu, tetapi sebenarnya tak benar sama sekali. Jadi keempat kesalahan ini dinyatakan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Surah yang utama yang kita nak bincangkan adalah Suratul Baqarah. Jadi kita lihat rujukan yang pertama adalah Suratul Baqarah, surah kedua ayat 89 dan 90. Dua ayat. Muka surat 14 di dalam Al-Quranul Karim. Nanti tolong semak kembali. Saya bimbang takut berlaku kesalahan dalam mengemukakan nombor ayat, muka-muka surat. Okey. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin. Okey. Terjemahan ayat 89 ini Allah Taala berfirman, dan ketika mana datang kepada mereka. Okey. Dan ketika mana datang kepada mereka. Datang kepada mereka ini, mereka itu siapa? Adalah orang-orang Yahudi. Okey, konteks ayat ini dia menyasarkan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinatul Al-Munawwarah. Kita tahu tuan-tuan, di zaman Nabi, apabila Nabi sampai dekat Madinah, sudah ada penduduk yang menetap di Madinah di kalangan orang Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraidah. Sebab tu orang Yahudi ni, dia daripada dulu lagi, mereka memang tidak ada tanah. Mereka tak ada penempatan yang, mereka sebenarnya memang tak ada negara pun sebenarnya. Katakan sampai mereka larikan diri sampai masuk ke bumi Madinah. Sampai macam tu. Hatta di zaman Nabi pun dah ada dah pendatang-pendatang yang berada di Madinah. Dan kita pun tahu di Madinah ada penduduk asal, iaitu orang Arab di kalangan Ansar dan Muhajir, di kalangan Ansar. Kita tahu bahawa di Madinah sudah ada orang Arab di kalangan Ansar yang terdiri daripada suku Aus dan Khazraj. Tapi dalam masa yang sama, orang Yahudi menumpang duduk di bumi Madinah. Jadi apabila Allah Ta'ala turunkan Quran kepada Rasul, jadi Al-Quran itu juga diturunkan adalah untuk mereka lah. Ketika datang kepada mereka sebuah kitab daripada Allah, iaitu Al-Quran. Yang Al-Quran itu fungsinya apa? Mengesahkan, musaddiqa, membenarkan, mengesahkan apa yang ada pada mereka.
Apa yang ada pada mereka adalah merujuk kepada kitab Taurat. Maksudnya apa? Maksudnya Allah bagi tahu apa yang Taurat tu kata, apa kandungan dalam kitab Taurat itu telah dikukuhkan, telah telah dikuatkan dengan isi kandungan Quran. Sebab tu kita kata Al-Quran itu mengesahkan, mengukuhkan apa yang sudah diberitakan, apa yang diceritakan dalam kitab Taurat. Okey, mengesahkan tentang apa? Ini tentang watak, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sedangkan mereka, iaitu orang Yahudi, sebelum turunnya Al-Quran, mereka selalu memohon kepada Allah supaya mereka dapat diberikan kemenangan ke atas orang-orang kafir. Okey, apa maksud ayat ini? Okey, kita tengok tafsiran ayat, tengok apa kata Ibnu Kathir. Okey. Ibnu Kathir dalam tafsir Al-Quranul Azim, Ibnu Kathir dia menjelaskan apa maksud sebelum turun Al-Quran, orang Yahudi ni selalu minta kepada Allah supaya mereka dapat mengalahkan orang kafir. Orang kafir dekat situ merujuk kepada orang kafir di kalangan orang Arab lah yang duduk di Madinah. Okey. Jadi apa maksud mereka minta kepada Allah kemenangan tu? Kata Al-Imam Ibn Kathir, dia kata, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, diutuskan oleh Allah masuk ke bumi Madinah dengan membawa Al-Quran, mereka iaitu orang Yahudi sentiasa mengharapkan kedatangan Rasul akhir zaman tu untuk mengalahkan musuh-musuh mereka di kalangan orang-orang musyrikin. Kita pun tahu tuan-tuan ya, sebelum Nabi sampai ke Madinah, belum lagi orang-orang Madinah ni, orang Arab di kalangan duduk Madinah tu mendapat apa erti kata iman Islam. Okey. Sebelum Nabi datang, sudah ada orang Yahudi bersama dengan orang Arab penduduk Madinah. Jadi orang Yahudi ni dia selalu minta, okey, minta datangnya utuskan seorang rasul akhir zaman, yang rasul tu nanti akan bersama-sama dengan mereka. Lepas tu kalau kita baca lagi, Ibn Kathir kata apa? Ketika orang-orang musyrik itu menyerang mereka, orang Yahudi itu berkata, tak apa, nanti akhir zaman akan diutus seorang Nabi. Nabi itu kalau dia datang, kami akan geng dia. Kami akan kami akan ikut dia untuk kalahkan kamu. Seperti mana Tuhan pernah kalahkan kaum Ad dahulu. Ini orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi diminta Allah datang ke seorang Rasul itu? Sebab dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab Taurat, sudah pun dinyatakan nanti akan datang seorang Rasul. Sifatnya sekian, karakternya sekian. Sebab tu mereka tunggu. Mana Rasul tu? Mana Rasul tu? Mana Rasul tu? Tetapi apabila turun Al-Quran, yang mana Al-Quran itu beritahu, sama macam kitab Taurat bagi tahu apa yang mereka buat. Kita kena baca pada ayat yang selepasnya lah. Kita baca lagi kembali pada ayat tadi. Apa Allah kata? Setelah datang kepada mereka apa yang mereka telah mengetahui kebenarannya. Maksudnya, apabila turunnya Al-Quran, isi kandungan Quran ni bagi tahu tentang Nabi SAW. Dan apa yang ada kitab Taurat tu selari dengan apa yang dibincangkan oleh Al-Quran tentang Nabi Muhammad SAW. Maka mereka buat apa? Mereka mengingkarinya. Mereka tak nak terima Muhammad ni. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Maka dengan sebab mereka mengingkari Nabi Muhammad itu, menolak Rasul akhir zaman di kalangan bangsa Arab tu, sedangkan apa yang ada dalam kitab Taurat itu, itulah yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Maka Allah kata, orang yang macam ni, kata Allah, mereka akan mendapat laknat kerana mereka terdiri daripada orang yang kafir. Betul, ahli kitab di kalangan Yahudi juga dipanggil orang yang kafir. Okey.
sekejap lagi saya akan tunjukkan mana ayat Quran yang bagi tahu dalam kitab Taurat sudah ada maklumat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan tengok selepas ayat yang berikutnya. Tapi saya kena tunjuk jugalah kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, supaya kita lebih jelas lagi tentang sifat Rasul yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ini kita kena tengok dekat surah ni. Saya nak bawa tuan-tuan tengok dalam surah Al-A'raf ayat 157. Surah Al-A'raf ni membantu kepada kita untuk faham, nak dapatkan maklumat. Betul ke dalam kitab Taurat tu ada disebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okey, jawapannya iya. Okey, ayat 157 surah Al-A'raf buku surat 170. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yattabi'una ar-rusula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit taurati wal injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith sampai hujung ayat. Okey, ayat 157 ni dia panjang lagi tuan-tuan dan puan ya. Cuma saya potonglah, saya ambil sampai wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Okey, sampai situ. Okey, ini bukti dia. Ya Allah kata apa? Iaitu orang-orang yang dia ikut Rasul, iaitu Nabi Muhammad. Yang Nabi ini, dia adalah sifat dia, Nabi ini dia seorang yang ummi. Ummi ni kita tahu kan, tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Yang mana mereka mendapati telah tertulis dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil yang ada dekat sisi mereka. Ya, orang-orang di sebenarnya ni ada ahlul kitab yang mereka ini beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak semua ahlul kitab ni yang dia tak percaya Nabi Muhammad. Ada yang ikut. Okey. Jadi mereka yang ikut ni sebab mereka tahu dalam kitab mereka Taurat, dalam kitab Injil ada maklumat tentang Nabi Muhammad. Apa maklumat tu? Antara maklumat itu dalam kitab Taurat Injil kata Muhammad itu menyuruh mereka perkara yang baik. Muhammad itu dia melarang mereka dari melakukan perkara yang keji. Muhammad itu nanti sikap dia akan menghalalkan segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk. Ni bukti dia menunjukkan bahawa telah diperincikan oleh Allah sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lepas tu kita teruskan dengan ayat yang tadi, yang awal-awal tadi, apa yang Allah nak katakan tentang mereka. Jadi kita tengok dekat ayat 90 pula. Ayat 90 ni Allah mengatakan bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlih ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirin azabun muhin. Cuba tuan-tuan perhatikan ada perkataan bighadabin, ghadab. Ghadab ni lah yang ayat dalam Al-Fatihah tu. Al-maghdubi alaihim. Di tempat lain, iaitu dalam surah Al-Baqarah, ayat 90, 2 kali Allah marah dekat mereka. Bighadabin. Lepas tu Allah sebut, ala ghadab. Okey. Mari kita baca terjemahan dia. Sambil-sambil tu kita lihat pada tafsiran ayat. Allah kata, alangkah buruknya perbuatan orang-orang Yahudi ni. Betul tak? Mereka sebelum ni duk minta datangkanlah Rasul akhir zaman tu. Tiba-tiba Rasul telah muncul, mereka mengingkari pula. Allah kata perangai macam tu sangat buruk, kata Allah. Mereka ini sanggup membeli kesenangan diri mereka sendiri dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Kenapa? Semata-mata kerana mereka dengki. Kalau kita baca ayat tu, dengki apa? Baghya. Dengki. Kenapa pula Rasul akhir zaman yang kami tunggu-tunggu di kalangan Nabi Ismail pula
di kalangan orang Arab. Kami duk ingat di kalangan Bani Israel, tiba-tiba di kalangan orang Arab. So mereka dengki dengan kelebihan yang Allah bagi kepada orang Arab tu. Lepas tu Allah Ta'ala kata mereka ni teruk sangat, buruk sangat, mengingkari Al-Quran. Ya Allah turunkan pula. Lepas tu dengki kepada siapa? Dengki kepada Allah memilih dalam ramai-ramai hamba Allah tu. Kenapa pilih Muhammad? Kenapa tak pilih rasul-rasul di kalangan darah daging mereka orang Yahudi tu? Kita baca ayat tu, kata mereka dengki bahawa Allah menurunkan dari kurniaannya, iaitu wahyunya, kepada sesiapa yang dia mahu dari kalangan para nabi, itu Nabi SAW di kalangan para hambanya. Okey. Dengan sebab itu kata Allah, mereka layak mendapat kemurkaan Allah secara berterusan, dan mereka adalah orang kafir yang akan dapat azab yang sengsara yang menghinakan. Di sini kita jumpa tentang perkataan kalimah Allah sangat marah kepada mereka. Okey, ada yang tanya saya soalan dekat dalam ruangan chat tu, nanti saya akan jawab ya. Okey. Kemudian kita lanjutkan tentang rujukan ayat yang lain pula. Okey, yang ini kita rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 101 dan 102, muka surat 15 dan muka surat nombor 16. Yang ayat tadi 89 dengan 90, kita mendapati mereka mengingkari apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Tapi kita nak dapat lagi maklumat apa yang mereka buat dengan kitab Taurat. Okey. Ayat 11 surah Al-Baqarah, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Allah mengatakan, terjemahan ayat ini, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan apabila datang kepada mereka, iaitu mereka tu adalah merujuk kepada orang Yahudi ya. Apabila datang kepada mereka orang Yahudi ini seorang rasul daripada Allah, Allah pilih seorang utusan kepada mereka, yang mana utusan yang datang tu dia mengesahkan apa yang ada dengan mereka. Maksudnya Allah Ta'ala kata Rasul yang Allah bagi kepadanya Quran, Nabi ini dia mengukuhkan, menyokong, menguatkan lagi apa yang telah dikatakan oleh kitab Taurat. Apa yang ada dengan mereka tu maksudnya apa? Adalah kitab Taurat. Sebahagian daripada orang-orang Yahudi yang diberikan kitab, sebahagian daripada orang-orang yang telah diberi kitab tu siapa? Dalam ayat ini sebenarnya dia merujuk kepada para ulama dan para pendeta-pendeta orang Yahudi. Sebahagian daripada orang Yahudi itu. Ingat tak kita pernah baca sebelum ni, kita pernah pelajari sebelum ini, orang Yahudi ni sebenarnya dia tak pandai pun untuk dibaca kitab Taurat. Yang pandai-pandai baca kitab Taurat ni adalah orang-orang alim lah di kalangan mereka, ulama-ulama mereka. Jadi ulama-ulama, pendeta-pendeta orang Yahudi lah yang tahu apa maklumat yang ada dalam kitab Taurat tu. Tetapi apabila Rasul tu datang, Nabi SAW datang, mengesahkan apa yang maklumat dalam kitab Taurat tentang Nabi akhir zaman tu, mereka buat apa? Melemparkan kitab Allah ke belakang mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui maklumat yang ada dalam kitab itu. Tengok perkataan mereka, nabadha. Mereka melemparkan kitab Taurat itu ke belakang. Apa maksud melemparkan? Okey, kalau nak tahu, kita kena baca tafsir lah. Okey, kita tengok ya. Kita tengok apa yang diulas oleh Al-Imam Ibnu Katsir.
Ibnu Katsir kata, sekelompok, iaitu sekumpulan daripada mereka. Mereka ni adalah orang Yahudi. Mereka tu siapa telah kita sebutkan tadi, di kalangan para ulama, orang yang cerdik pandai, yang memahami kitab Taurat tadi. Mereka melempar ke belakang kitab Allah, iaitu Taurat, yang ada di tangan mereka. Yang dalam kitab Taurat tu ada maklumat tentang Nabi akhir zaman tu, rupa-rupanya yang mereka nampak depan mata tu. Ini ke Rasul akhir zaman tu. So maklumat dalam kitab Taurat tu mereka bengang lah. Sebab apa? Sebab Taurat pun kata tentang Nabi Muhammad tu. Jadi mereka buat apa? Kalau ikut Ibnu Katsir, mereka memang buang kitab Taurat tu, buang kat belakang. Maksudnya campak kat belakang kitab Taurat tu. Sebab apa? Sebab kitab Taurat tu dia sama, selari dengan kandungan Al-Quran. Kalau ikut pentafsiran lain, kata Ibnu Katsir, lempar dekat sini maksudnya apa? Mereka tak setuju tentang isi kandungan kitab Taurat ni. Okey. Kita lihat tafsiran yang dapat membantu kita faham lagi. Kita tengok apa yang Ibnu Katsir nukilkan tentang ulasan As-Suddi. As-Suddi ni seorang tabi'in. Okey. As-Suddi mengatakan, rahimahullah mengatakan, ketika Nabi Muhammad SAW datang kepada mereka, iaitu orang Yahudi ni tak setuju Muhammad ni. Mana-mandainya Muhammad ni mengaku dia Rasul, dia utusan Allah kan. So cara mereka nak bantah macam mana tahu? Mereka nak cuba rujuk kitab Taurat. Soalannya mereka kata apa? Soalan mereka kata, kami nak tengok dulu kitab Taurat. Kitab Taurat ni kata apa? Kalau kitab Taurat ni, maksudnya mereka nak lawan Nabi Muhammad dengan menggunakan kitab Taurat tu. Tetapi apabila mereka baca kitab Taurat, mereka mendapati sama apa yang Al-Quran tu sebut, apa yang Nabi Muhammad mengaku dia Rasul tu, rupanya sama dengan kitab Taurat. Mereka bengang lah. Ingatkah kitab Taurat tu boleh menyokong mereka? Maka mereka pun lemparkan kitab Taurat tu ke belakang. Teruk tak tuan-tuan? Seolah-olah macam ni lah. Kan buka Quran rupa-rupanya tak selari dengan hawa nafsu kita. Ada orang lemparkan Quran. Contohnya seperti itu. Okay. Kemudian tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala kata lagi, apa maksud mereka seolah-olah tak mengetahui ni maksudnya apa? Maksudnya apa tahu? Mereka ni macam buat tak tahu je. Mereka ni sebenarnya macam, mereka dia ingat, rupa-rupanya ada dalam kitab Taurat ya. Mereka macam malu Allah lah. Mereka ni macam buat macam selama ni mereka tak tahu tentang Muhammad tu, sifat dia, ciri-ciri dia. Tapi sebenarnya mereka tahu, cuma mereka tak sangka yang Muhammad tu adalah di kalangan bangsa Arab. Okey, saya nak tunjukkan tuan-tuan dan puan ya, bagaimana mereka ni sebenarnya memang tahu Nabi Muhammad tu inilah Rasul akhir zaman tu. Okey, kita tengok dalam surah lain. Kita tengok dalam surah ni, saya nak bawa tuan-tuan dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Muka surat 23 ayat 146 ni, kita nak tengok macam mana orang Yahudi ni dengan Muhammad SAW. Okey. Kalau kita baca dekat ayat ni, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang kami berikan kitab. Yang kami berikan kitab di sini adalah merujuk kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam Quran jumpa istilah ahlul kitab tu maksudnya orang yang pernah dapat kitab. Orang yang pernah dapat kitab maknanya kitab Taurat, kitab Injil. So mereka ini dipanggil ahlul kitab. Jadi Allah kata orang-orang yang kami pernah bagi kepada mereka kitab. Mereka ini ya'rifunahu. Mereka kenal Muhammad tu. Mereka kenal dia. Kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri.
Allah Ta'ala kata apa? Orang Yahudi ni, mereka yang dapat kitab, dalam kitab tu sudah jelas, terang menunjukkan tentang Muhammad itu. So mereka tak ada alasan untuk kata tak tahu, mereka tak ada alasan kata kata apa untuk menolak Muhammad. Sebab apa? Macam mana mereka boleh kenal anak-anak mereka, macam itulah mereka mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa mereka buat? Kata Allah, wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebahagian daripada mereka berusaha nak sembunyikan kebenaran itu, sedangkan mereka ini mengetahui kebenaran Al-Quran. Dia macam sembunyikan maklumat tu. Kita masih ingat lagi pada minggu yang sebelum ni, kita ketika mana ada kisah kan, kisah 2 orang Yahudi yang telah berzina tu kan. Lepas tu Nabi suruh mereka buat hukuman rejam sampai mati dengan mereka rujuk kitab Taurat. Kan mereka ketika baca kitab Taurat tu mereka tutup, tak nak baca kitab Taurat tentang rejam tu. Itulah yang mereka buat. Terhadap kitab Taurat seperti maklumat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita sambung balik ayat tadi. Ayat yang tadi ni kita tengok ya. Ayat yang tadi ni, okey, habislah ayat ni yang melemparkan kitab Allah iaitu kitab Taurat ke belakang. Lepas tu apa yang mereka buat? Mereka tak nak apa amalkan kitab Taurat tu. Mereka buat apa? Dalam ayat yang berikutnya iaitu ayat nombor 102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka buat apa? Mereka mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maknanya orang Yahudi ni bukan sekadar mereka menolak isi kandungan Taurat tu, tetapi mereka sanggup belajar ilmu hitam. Mereka belajar ilmu sihir daripada syaitan. Yang syaitan itu, ia pernah berada pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu. Ayat dia panjanglah sikit. Cuma saya tak bawa ayat dia sebab cukup dengan kita tahu mereka lebih memilih belajar ilmu sihir. Mereka tak nak mendalami Al-Quran tu. Sebab itu kita tahu kan Nabi kan pernah disihir. Semua kita tahu Nabi SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi, betul? Namanya Labid bin Al-A'sam. Macam mana dia boleh sihir Nabi? Sebab dia belajar ilmu sihir tu daripada malaikat Harut dan Marut. Cuma kita tak dapatlah nak ulas panjang lebar cerita tentang malaikat Harut dan Marut yang Allah beri kepada mereka kepandaian tentang ilmu sihir. Kan, macam mana mereka boleh belajar ilmu sihir itu, iaitu kena yang ini sebenarnya tajuk cerita malaikat Harut Marut ni. Sebenarnya kita pernah buat pengisian tajuk khas kisah-kisah dalam Al-Quran yang pernah disampaikan oleh Ustaz Afwan sebelum ni. Tapi dah tahun-tahun yang sebelum ni lah. Jadi kita kena cari surat yang khas lah kalau nak tahu macam mana ilmu sihir itu dimiliki oleh malaikat Harut dan Marut. Panjang cerita dia. Tapi kita dapat dah maklumat mereka memilih untuk belajar ilmu sihir. Okey, sepatutnya mereka mendalami kitab Taurat. Betul. Mereka ikutlah hukum hakam di kitab Taurat tu. Okey. Kemudian kita pergi yang ke berapa? Keempat lah. Dah habis kan? Yang keempat. 4 kesalahan betul tak? Tengok. Dapat tak keempat-empat tu? Marut. Betul apa? Penyaksian palsu. So kita masuk dosa yang keempat. Okay. Dosa mereka alul kitab ni iaitu orang Yahudi dalam konteks perbincangan kita tentang kitab Taurat ni, mereka ni buat penyaksian palsu. Penyaksian palsu tu penyaksian apa? Mari kita tengok. Okey, kita tengok dekat surah Al-Baqarah ayat 1, bukan ayat ni. Ayat 140. Siapa ada Quran dia boleh buka muka surat nombor 21. Ayat 140 surah Al-Baqarah, Allah Taala berfirman,
Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama shahadatan 'indahu min Allah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Okey, tengok terjemahan ayat. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang di kalangan ahli kitab lah. Sama ada mereka ini orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Allah Ta'ala kata, atau patutkah kamu mengatakan, mengatakan tu maksudnya mereka mendakwa, orang Yahudi ni mendakwa, mereka kata apa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan anak-anak cucu Nabi Allah Yaqub ni. Maknanya mereka mendakwa Nabi Yusuf, sebelah anak-anak Nabi Yaqub ni. Kan, Nabi datuk nenek moyang mereka ni. Mereka tu semua orang Yahudi atau orang Nasrani. Faham tak? Maksudnya, orang Yahudi ni mereka mendakwa, kami betul. Kami ni ikut nabi-nabi terdahulu, dia kata. Sebab apa? Sebab Ibrahim tu seorang Yahudi, Ismail tu seorang Yahudi, Ishak tu seorang Yahudi, Yaqub tu seorang Yahudi. Kalau kita belajar sejarah, memanglah Nabi Yaqub itu memang ia adalah Bani Israel yang pertama. Tapi pada Bani saja, pada gelaran saja. Tetapi pada agama, pada iman mereka tak sama macam iman orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ni dia nak mengatakan mereka bagus, maka mereka kata Ibrahim tu macam kami juga Yahudi. Ismail itu pun macam Yahudi juga. Jadi kalau kita tengok dalam sejarah, mana mungkin Nabi Ibrahim seorang Yahudi? Sebab apa? Mana mungkin Nabi Ismail itu seorang Yahudi? Sebab apa? Sebab agama Yahudi dia datang selepas apa? Selepas daripada kisah Nabi Yaqub dan anak-anak dia, betul tak? Kitab Taurat tu kan turun pada Nabi Musa. Jadi mana sempatnya Nabi Ibrahim tu tahu tentang Yahudi? Mana sempatnya Ismail tu tahu tentang Yahudi? Ini dipanggil dakwaan yang palsu. Lepas tu Allah Ta'ala kata, adakah kamu yang lebih mengetahui tentang latar belakang agama Ibrahim, Ismail itu apa? Seperti mana kau dakwa punya nak sokong agama korang Yahudi itu, korang bawa sekali, klaim sekali Rasul-Rasul sebelumnya. Macam tu juga kamu orang Nasrani, sama je. Okey. Lepas tu Allah kata, dan siapakah lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan saksi yang telah diberikan oleh Allah kepadanya? Okey. Apa maksud ayat ini? Apa maksud saksi itu? Saksi dekat situ, saksi dekat situ maksudnya apa? Kejap ya. Saksi dekat situ, kalau kita baca kejap. Tadi saya dah... Okey. Saksi dekat situ maksudnya macam ni. Sebenarnya orang Yahudi tahu sejarah. Mereka tahu Ibrahim ni orang Islam. Ibrahim ni sebenarnya dia adalah orang yang dia agamanya adalah Islam. Ismail ni sebenarnya mereka adalah Islam. Mereka saja je macam nak mereka nak tutup sejarah tu, tapi sebenarnya mereka tahu. Itu yang Allah kata, siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan saksi yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Apa diberikan oleh Allah kepadanya? Iaitu kitab Taurat, kitab Injil. Lepas tu kita selalu sebut kan, Ibrahim, dia kata apa? Hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Itulah yang Allah nak sebut kepada kita secara ringkas. Jadi, kita bukan nak tadabbur ayat ni secara panjang lebar, cuma kita nak dapat maklumat sahaja sedikit tentang bagaimana orang Yahudi ini terhadap kitab Taurat. Jadi kita tak naklah jadi macam orang Yahudi ni, menyembunyikan fakta, buat klaim yang bukan-bukan.
Dan kita tahu pun karakter sekarang orang Yahudi, betul tak? Mereka mereka yang menjajah bumi Palestin, mereka yang masuk ke Palestin, ambil tanah orang, lepas tu dakwa pula Hamas pula yang kacau mereka, Gaza macam itulah kita perang kan. Semua dakwa mereka ni dia aniaya, padahal mereka yang menganiaya, mereka yang teroris betulnya. Inilah watak orang-orang Yahudi ada yang daripada zaman Nabi SAW. Sampailah turun-temurun kepada Yahudi-Yahudi yang ada pada zaman ini. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan buat satu pengisian khas tentang kita akan belajar sifat, ciri-ciri karakter orang Yahudi dalam Quran. Kita akan belajar nanti. Kita akan belajar karakter dan sifat orang Yahudi dalam Quran. Saya sedang susun apa dia punya ayat-ayat dia. Karakter apa saya tengah siapkan secara semak. Dan insya-Allah nanti kita akan belajar. Kita belajar kisah orang Yahudi saja di dalam Al-Quranul Karim. Tapi sikit sebanyak kita dah dapat maklumat berkenaan dengan kitab Taurat. Okey, cukuplah dengan kadar ini maklumat yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Kalau ada apa-apa soalan, pertanyaan, sila bertanya. Okey, saya jawab ya. Ada soalan tanya dekat dalam ruangan chat ini. Dia kata, bolehkah Ustaz tolong jelaskan siapakah golongan Ahlul Kitab? Okey, Ahlul Kitab ia merujuk kepada orang yang pernah dapat kitab sebelum Al-Quran. Mereka pernah dapat kitab. Mereka pernah dapat kitab Taurat, mereka pernah dapat kitab Injil. Siapa Ahlul Kitab tu? Terdiri daripada orang Yahudi, terdiri daripada orang Nasrani. Kalau penduduk Mekah sebelum Nabi sampai tu, mereka tak dipanggil Ahlul Kitab. Dia dipanggil Al-Musyrikin. Dalil dia, nak tahu gelaran-gelaran ini, contoh paling mudah, buka dalam surah Al-Bayyinah. Kalau buka dalam surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min al-kitab tu, kita akan jumpa Allah membahagikan orang kafir ini terdiri dari dua kumpulan. Siapa dia? Min ahlil kitab wal musyrikin. Terdiri daripada ahlul kitab dan musyrikin. Musyrikin itu siapa? Penyembah berhala dan patung-patung. Itulah musyrikin. Itu menjawab soalan tentang siapa itu ahlul kitab. Baik. Dalam ruangan chat, kalau kita tengok sekejap dekat chat dalam Zoom ni, nanti Kak Liza mungkin boleh buat salinan link YouTube Kisah Harut dan Marut siri 1 dengan siri 2 dekat FB page Malaysian Tadabbur Academy ya. Okey tuan, dah letak. Okey, jazakallahu khairan. Okey, kalau kita tengok dekat meeting chat ya, ada letakkan link ya YouTube rakaman kuliah dulu yang pernah disampaikan oleh Ustaz Afwan. Nak tahu Kisah Harut dan Marut. Siapa yang ni YouTube ni siapa? Ustaz Afwan kan? Ustaz Afwan. Kita tengok. Contoh ya. Saya tunjukkan sekejap kepada tuan-puan, tengok dekat internet ni. Okey. Kita nampak tak yang saya paparkan sekarang ni YouTube kan? Yang ini ya. Nampak kan? Ni. Ni dekat YouTube ya. Kita tengok. Ni nama Afwan Cik Mat ni. Okey ya, boleh tengok kisah kat sini. Harut dan Marut. Okey. Okey, ada apa-apa soalan, ada apa-apa penambahan maklumat apa yang telah disampaikan pada malam ni? InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi ya beberapa dosa-dosa orang Yahudi ini terhadap kitab Taurat. Okey, kita akan ambil lagi dalam 3 atau 4 siri, kemudian kita tamatlah pembelajaran tentang kitab Taurat menurut Al-Quranul Karim. Sebab kita nak fokus pula pada tajuk siapakah itu orang Yahudi? Apakah sikap mereka yang telah disenaraikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim? Okey, ada apa-apa penambah maklumat? Ada apa-apa pembetulan?
Ada apa-apa tuan-tuan perkongsian dari tuan-tuan puan? Kalau tiada, saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang terlibat, yang mengikuti pengisian ini, yang juga berusaha untuk menyebarkan maklumat tentang majlis ilmu ini. Tuan-tuan dan puan ya, digalakkan, bawalah, ajaklah sesiapa saja untuk mengikuti pengisian, kerana kita memang tidak mengenakan apa-apa bayaran ya, so boleh guna link yang sama, boleh edarkan kepada siapa saja link FB page Malaysia Tadabbur Academy, atau juga ikuti di link Zoom ni, insya-Allah. Moga-moga Allah berikan manfaat. Moga Allah menambahkan lagi kefahaman kita tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim yang bertemakan tentang Taurat. Salah silap saya ampun dan maaf. Kalau ada pembetulan tolong maklumkan, kerana kita manusia yang biasa terdedah dengan banyak kesalahan dan kekurangan. Jazakumullahu khairah, barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi